Sama kita merofakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai ke saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan dapat lagi kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengimarahkan surau kita, dengan sama-sama kita rokok dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala melalui solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, cara yang paling sempurna dan paling tepat mengikut apa yang telah diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa yang sama, pada malam ini kita berpeluang lagi duduk di dalam satu majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis tazkirah, majlis ilmu yang sentiasa dicari-cari oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala bagi mendoakan akan golongan yang duduk dalam majlis ilmu dengan kalam doa yang khusus. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah orang-orang yang duduk dalam majlis ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah orang-orang yang duduk di dalam majlis ini. Ini doa para malaikat, malaikat rahmat yang datang bersama-sama dengan kita di dalam majlis ilmu. Cuma bezanya kita hari ini tak nampak, bezanya kita hari ini tak mendengar apa yang dibacakan, yang didoakan. Perkara ni diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi cerita, maka benda ni benda benar. Perkara ni perkara sungguh, perkara yang benar berlaku walaupun kita tak nampak, dan wajib kita percaya. Kan kita dah baca dalam Al-Quran Al-Baqarah, di awal Al-Baqarah kita baca antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib, perkara yang tak nampak dengan mata kasar. Tetapi benda tu berlaku, kita dengar, kita kena beriman walaupun kita hanya sekadar baca dan melalui sam'iyat, melalui pendengaran kita diceritakan kepada kita dalam kuliah maghrib, kuliah subuh dan seumpamanya. Kita kena yakin, kena percaya apa yang diceritakan itu merupakan perkara kebenaran walaupun tak nampak tengok. Seperti mana kita beriman adanya dosa, adanya pahala, adanya syurga, adanya neraka. Kena beriman tak? Kena beriman, kena percaya. Kalau tak percaya, tak ada erti semayang kita malam ni. Tak ada erti satu sen pun amal ibadah kita kalau kita tak percaya ada syurga, ada neraka. Kita tak percaya ada para malaikat, pasal tak nampak. Maka walaupun tak nampak, kita kena percaya juga. Baru membuktikan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Munyatul Musalli yang membincangkan kepada kita berkaitan dengan hukum hakam serta adab-adab berkaitan dengan solat yang mesti dipahami oleh kita semua selaku muslim lagi mukmin. Jadi sambungannya di muka surat 33. Muka surat 33, orang yang hendak sembahyang mesti mengerjakan 12 perkara. Betul kita berhenti situ.
Itulah. Bak saya tanda situ. Orang yang hendak sembahyang mesti mengerjakan 12 perkara. Siapa nak sembahyang ni? Orang hak nak sembahyang kita tu. Kita hak mengaku Muslim, hak mengaku mukmin, kita rajin berguna sembahyang, kita malas. Kalau kita malas, tak payah sembahyang lah. Tak, kena sembahyang juga, kena paksa diri kita bila mana kita mengucap 2 kalimah syahadat. Apabila kita ni Islam, kena paksa diri kita ni tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena paksa diri kita sembahyang. Kena paksa diri kita puasa. Kena paksa diri kita melakukan segala perintah Allah dan tinggal larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita ni jangan ikut muk kita. Kalau ikut muk kita, seorang pun tak nak duduk depan saya malam. Kalau ikut muk tu, saya pun kalau ikut muk tak nak datang malam ni, tuan-tuan. Pasal baru pulih daripada demam. Pindah rumah. Demam, tuan-tuan, kena debu banyak. Makan debu. Lalas sekali demam. 2 hari tak kuliah. Serba hilang dah mana. Cari tak jumpa, banyak sangat bertimbul-timbul. Mana pergi kata ni. Pasal yang kat tu bukan kita seorang. Semua sahabat-sahabat tu berlaku. Lalas sekali serban kita hilang. Semua hilang, tuan-tuan. Tak tahu duduk tempat mana, tuan-tuan. Bertimbul-timbul. Hak ni duduk sini, ni duduk sini. Jadi macam nasi kerabu. Kena perlahan-lahan simpan, tuan-tuan. Tunggulah. Walaupun nampak janggal sikit. Sebab jarang saya berkuliah tanpa pakaian lengkap. Sebab semasa saya belajar di pondok dulu, kalau nak jadi imam depan ni, tuan-tuan, naik dah di depan ni. Tok guru ada belakang, dia kata, kalau tak pakai serban, dalam keadaan orang yang mengikut di belakang ada pakai serban, ada pakai jubah, maka tuan-tuan tak layak kita di depan. Dia kata macam tu. Maka saya pun ikut sampai hari ni, tuan-tuan. Pasal kita di depan, kita kena sempurna lebih pada orang. Tidak gitu ni. Kena macam tu. Walaupun pada zahir, hakikat, biar siapa nilai? Allah Subhanahu Wa Taala nilai. Minta maaf, tuan-tuan. Walaupun nampak janggal sikit, walaupun nampak lain sikit, tak apalah. Nanti jumpa kita pakai balik. Susah apa? Dengan sebab tak jumpa lagi. Nampak muda sikit. Nampak gaya kena kekal macam ni. Kalau nampak muda sikit, bukan muda sikit ni jadi muda banyak. Nampak tak payah pakai serban. Rugi, tuan-tuan. Kalau kita tengok pada hadis Nabi berkaitan dengan fadailul a'mal, 1 rakaat dengan serban lebih aula daripada 70,000 rakaat tanpa serban. Hebat tu. Tapi kadang-kadang orang nampak, tuan-tuan, nampak tua. Nampak klasik. Nampak klasik, tuan-tuan, nampak tua. Tapi saya tak apalah. Tua pun tak apa, tuan-tuan. Pasal tua kita ni, tuan-tuan, tua di dunia lah, tuan-tuan. Biar kita tua di dunia, tuan-tuan. Biar kita nampak hina di dunia, dalam keadaan kita mengikut syariat Allah, dalam keadaan kita ni beramal dengan hukum hakam agama. Pasal apa? Kalau kita, tuan-tuan, beramal dengan agama ni, bertepatan dengan syariat, penuh dengan keikhlasan ini, satu masa nanti kalau Allah Ta'ala pilih kita, itulah harapan kita sebagai ahli syurga. Umur kita berapa masa tu? Umur kita 30-an. Itu semua ahli syurga. Tuan-tuan, hak 60, jangan risau. Kalau kita ni jenis ahli syurga, balik akhirat besok, tuan-tuan, handsome dia lebih pada hari ni. Lebih handsome daripada rupa hak ada hari ni, tuan-tuan. Tak ada jerawat, tak ada jeragak. Jangan risau. Asalkan kita ni ahli syurga. Tapi kalau ahli neraka, tuan-tuan, muka dia sentiasa berkerut, tuan-tuan. Muka dia sentiasa macam ada batu atas kepala, tuan-tuan. Macam gunung atas kepala, tuan-tuan. Berkerut muka, tuan-tuan. Kenapa? Kerana azab makin hari makin azab, makin azab, makin azab, tuan-tuan. Tapi bagi ahli syurga, tuan-tuan, sekali tengok tak puas. 2 kali tengok, rasa nak tengok lagi. Tu ahli syurga, tuan-tuan.
Sebab tu tuan-tuan, pasal kita nak pergi tempat mana? Nak pergi tempat ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tu hak Nabi bagi tahu. Kita ni nak pergi tuan-tuan, nak tinggal dunia ni tuan-tuan, penghujung kita nak pergi syurga Allah. Yang hari ni kita kena bermati-matian, habis harta tak apa, mati kerana agama tak apa, susah sikit kerana agama tak apa. Kerana apa? Kerana ada satu tempat tuan-tuan yang tak boleh kita andaikan dengan kehidupan dunia yang mewah pada hari ini. Kita rasa mewah dah, kita rasa seronok dah, kita rasa lapang dada kita dah. Tapi di syurga nanti tuan-tuan, hebat tak boleh banding dengan dunia. Macam mana kaedah dia? Ma la ainun ra'at. Syurga tu perkara yang tak pernah kita dengar di telinga. Hak kita dengar hari ni tu, duk cerita hebat sana sini, indahnya. Tu belum lagi. Walaupun nampak seronok dah. Walaupun cerita tu, kita dengar orang cerita pun jadi seronok dah. Tapi belum lagi hakikat sebenar syurga. Wala uzunun sami'at. Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan pada masa yang sama tak pernah terlintas di lubuk hati kita. Hebatnya syurga. Sebab tu kena bersungguh tu. Kalau tak bersungguh tuan-tuan, takut-takut, tak dapat. Sebab tu kena bersungguh. Berapa lama kena bersungguh? Berapa lama kena sabar? Berapa lama kena tahan diri kita tuan-tuan? Dalam lebih kurang tuan-tuan, mula daripada kita akhir balik sampai kita mati dijemput oleh Allah Ta'ala. Itu tempoh dia. Sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat dan larangan Allah, sabar dalam keadaan bila mana kita diuji dengan macam-macam jenis musibah, ujian dan bala bencana dalam kehidupan kita. Kena sabar dah. Kena sabar. Siapa yang sabar, kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Tak apa, kita sabarlah. Okey, tengok. Orang yang hendak sembahyang mesti mengerjakan dua belah perkara. Orang yang nak sembahyang. Hak tak nak sembahyang, tak payah faham kan? Kena faham juga tuan-tuan. Pasal kita hari ni dah Islam. Orang hak tak nak sembahyang pun kena sembahyang. Hak tak nak sembahyang pun kena sembahyang. Hak nak sembahyang pun kena sembahyang. Pasal Islam tuan-tuan. Pasal kita ni mengaku Muslim mukmin. Walaupun kita dengar satu ayat, ya la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Dalam agama ni tak ada paksaan tuan-tuan. Dengan maksud macam mana? Kita tak boleh paksa orang bukan Islam terima Islam. Tak boleh paksa orang bukan Islam letak